Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Rozita binti Putih, Pengetua SMK Seri Permaisuri, hari ini ingin menceritakan satu inovasi baru yang telah dicipta oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Permaisuri, iaitu e-Evidence, iaitu pendigitalan SKPMG 2. Antara objektif kenapa e-Evidence dalam pendigitalan SKPMG 2 ini diadakan, pertama ialah untuk memenuhi ataupun merealisasikan hasrat KPM dalam pengurusan rekod dan evidence secara digital. Kedua pula ialah untuk mempercepatkan dan memudahkan akses kepada data dan evidence SKPMG 2. Ketiga adalah untuk mengurangkan keciciran maklumat kerana data dan evidence dapat dilakukan bila-bila masa sahaja. Objektif keempat ialah menyokong kelestarian alam kerana e-Evidence tidak menggunakan kertas dan penggunaan bahan percetakan. Objektif kelima pula adalah untuk memudahkan PPS untuk melaksanakan tugas, menilai dan membuat penyataan standard bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Sebagaimana kita semua maklum bahawa SKPMG 2 mengandungi 4 standard yang perlu diurus oleh pengetua dan warga sekolah. Standard pertama menjurus kepada kepimpinan pengetua dan guru besar. Di dalam aspek standard 1 ini iaitu pengetua sebagai peneraju, pengetua sebagai pembimbing dan pengetua sebagai pendorong. Dalam standard 2 pula adalah pengurusan organisasi, di mana di dalam pengurusan organisasi itu terdapat 7 aspek utama. Yang pertama, pengurusan sumber manusia, pengurusan aset, pengurusan keuangan, pengurusan sumber pendidikan. Kelima, iklim sekolah. Keenam, pengurusan perpaduan. Dan ketujuh, pemuafakatan strategi. Berkenaan dengan standard ketiga pula adalah menjurus kepada 3 sektor utama di sekolah yang diurus oleh penolong kanan pentadbiran, penolong kanan co-kurikulum dan penolong kanan hal ehwal murid, iaitu kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid. Dan standard yang terakhir iaitu standard yang keempat adalah menjurus kepada pengajaran dan pemudahcaraan yang dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. Semua ini mempunyai evidence seperti pencerapan guru-guru. Harapan saya dengan adanya e-Evidence ini, data dapat dikumpul dengan cepat, mudah dan dipercayai. Seterusnya, pengurusan sekolah menjadi cekap, efisien dan cemerlang, sekaligus membantu peningkatan kemenjadian murid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengacara majlis
Yang berusaha Encik Muhammad Najib bin Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, Jabatan Pendidikan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Timbalan-timbalan Pengarah Pendidikan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pegawai-pegawai Pendidikan Daerah, Timbalan-timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, SIP Plus, especially Dr. Zalina yang menjadi mentor saya. Seterusnya, barisan pengetua dan guru besar yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tibalah giliran SMK Seri Permaisuri untuk berkongsi kajian tindakan yang dihasilkan oleh sekolah kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit profil SMK Seri Permaisuri. SMK Seri Permaisuri ditubuhkan pada tahun 2003, merupakan sekolah grade B, mempunyai 2 sesi persekolahan pagi dan petang, lokasi bandar, berada di bawah jajahan PPD Bangsa Pudu, Sekolah Transformasi 25 pada tahun 2020 berkeluasan 3 hektar dan mempunyai 47 kelas. Kekuatan SMK Seri Permaisuri terdiri pada 4 orang penolong kanan iaitu Puan Faridah binti Mio Ahmad, penolong kanan pentadbiran, Puan Sarimah binti Muhammad Yusof, penolong kanan hal ehwal murid, Encik Badur Hisham bin Muhammad Khamis, penolong kanan co-curriculum dan Puan Nadrah binti Anwar, penolong kanan petang. Untuk makluman semua, penolong kanan co-curriculum SMK Seri Permaisuri akan bersara pada bulan 9 nanti. Mohonlah PPD dan CPN membuat pergantian ya dengan segera. Okey, seramai 93 orang guru mengajar di sini yang terdiri daripada 17 lelaki dan 76 perempuan. Anak-anak yang bernaung di SMK Seri Permaisuri adalah seramai 1,193 murid yang terdiri daripada bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain. Tagline SMK Seri Permaisuri adalah Sepermai, iaitu sempurna pribadi memiliki amal dan ilmu. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah e-evidence, pendigitalan SKPMG2. Ini adalah satu hasil kajian tindakan yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini yang saya rasakan sangat bermanfaat untuk digunakan di sekolah saya. Perkongsian saya pada hari ini merangkumi isu-isu strategik yang membawa kepada pemilihan tajuk kajian, tinjauan awal terhadap isu-isu strategik, intervensi yang dilaksanakan bagi menangani isu, impak ataupun hasil dan dapatan daripada kajian tersebut. Mungkin ada tanda tanya di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ya, kenapa kami memilih e-evidence pendigitalan SKPMG2 ini? Ini adalah kerana ianya selari dengan hasrat KPM dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dalam anjakan 7 iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Ditambah lagi dengan Pelan Transformasi ICT KPM iaitu memperkukuhkan keupayaan penyampaian ICT untuk menyokong ekosistem pendidikan dan juga bagi menyahut cabaran digital transformasi IR 4.0. Jadi kami di SMK Seri Permaisuri tidak mahu ketinggalan dari arus global di mana dunia hari ini sedang rancak dengan proses pendigitalisation. Kita tidak mahu terkebelakang dan ditinggalkan. Justru kami melaksanakan e-evidence ini di SMK Seri Permaisuri.
Melihat kepada isu dan masalah, ya, saya memulakan tugas sebagai pengetua pada 12 Disember 2019 dan SMK Seri Permaisuri merupakan sekolah pertama saya. Dari tinjauan awal, saya mendapati bahawa cikgu-cikgu mengeluh dan stres dengan pengurusan fail. Sedangkan tugas hakiki cikgu-cikgu ialah mengajar dan mengejar ETR yang telah diberikan oleh pentadbir setiap awal tahun. Fokus kemenjadian murid adalah fokus mereka. Melihat dari posisi lain pula, iaitu dari sudut pengurusan pentadbiran, e-evidence dalam fail itu sangat penting untuk memastikan kerja buat warga sekolah dijalankan dengan terancang. Dan saya sendiri merasa sangat terkesan dan tertekan, ya, apabila pemantau datang ke sekolah untuk melihat bermacam-macam fail dan meminta evidence. Semua pentadbir dan guru menjadi gelisah, ya, mencari-cari ke sana sini untuk mendapatkan evidence yang diminta oleh pemantau. Fail berada di merata-rata tempat. Ada yang kata di bilik guru, di rumah, di makmal, di pusat sumber dan lain-lain. Jadi kita boleh nampak di sini yang isu dalam hal ini adalah kesukaran menyimpan segala rekod dan dokumen kerana sistem kurang sistematik. Apakah punca atau faktor berlakunya keadaan sedemikian? Mari kita lihat satu persatu puncanya. Jika kita lihat dari segi manusia, penyediaan fail ini memberi bebanan tambahan kepada guru dan juga AKP kerana mereka terpaksa mengambil masa yang lama untuk proses menyiapkan fail-fail tersebut dan terpaksa mengurus bermacam-macam fail. Bukan satu fail saja. Contohnya ketua panitia. Ada sekolah 10 fail, ada sekolah 13 fail yang mana mereka perlu urus dan perlu dikemaskinikan sentiasa, ya. Sedangkan mereka juga sibuk mengajar dan pentadbir pula sibuk mengejar fail. Yang membuat fail bukan pengetua, ya, tapi cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu stres dikejar oleh KP-KP dan pentadbir. Dan kita semua maklum, ya, bukan semua cikgu kita committed. Barangkali mereka rasa itu bukanlah prioriti. Mereka rasa banyak lagi tugasan lain yang perlu mereka lakukan. Kadang-kadang bila kita tengok fail cuma ada kulit fail, tajuk dan kertas minit kosong saja. Apa yang perlu PGB buat? Pada masa ini kita berhadapan dengan masalah kalau cikgu tak buat. Saya fikir kalau orang datang, saya yang kena menghadapinya. Dan kita semua maklum, pengetua pentadbir banyak tugas yang perlu dilaksanakan. Bukan tengok fail saja. Tidak sempat untuk membuka fail satu persatu. Kalau kita masuk bilik fail pun merasa pening, ya, dengan timbunan fail-fail yang ada. Jadi sebagai solutionnya, saya kenalah buat sesuatu agar perkara tersebut tidak melambatkan kerja buat saya sendiri. Seterusnya kita lihat dari segi bahan, ya. Banyak perkara yang perlu dibazirkan untuk menyediakan fail. Termasuklah kertas A4, dakwat, printer, fail-fail terlalu banyak. Ya, asyik buat fail, beli fail, tukar fail, hilang fail dan macam-macam yang terjadi dalam proses ini. Dan dia tidak berakhir di situ sahaja, ya. Walhal dalam keadaan ekonomi sekarang, ya, duit yang diturunkan di sekolah semakin sedikit. Adalah dirasakan lebih baik, ya, wang tersebut digunakan untuk program yang boleh meningkatkan kemenjadian murid. Dan baik pula sekolah yang semakin hari semakin dimamah usia, yang banyak kerosakan yang perlu diperbaiki. Dan kaedah ini adalah kaedah konvensional.
kaedah konvensional ini jelas memerlukan masa yang lama untuk menyediakan fact dan mengambil masa yang lama juga bila kita perlukan evidence. Kenapa kita masih nak guna kaedah konvensional ini? Sedangkan orang sekarang sedang menuju kepada digital. Kenapa kita masih lagi ingin berada di takut lama? Saya rasa kebolehan guru-guru ICT ada di sekolah. Kenapa kita tidak menggunakan kepakaran mereka untuk menjadikan ini satu realiti? Kerana saya rasa e-evidence ini boleh dilaksanakan dan memberi benefit kepada semua orang yang menggunakannya. Dilihat kepada tempat pula ya. Walaupun sekolah besar, tetapi asyik menyimpan bahan-bahan cetakan sahaja, ianya tidak memberi return of investment. Apa gunanya bilik itu diisi oleh kertas sahaja? Baik kita guna bilik itu untuk aktiviti murid. Setelah meneliti isu-isu dan punca-punca ini, maka bermulalah perbincangan demi perbincangan antara saya, pentadbir-pentadbir, SLT, MLT dan guru ICT tentang bagaimana cara untuk mencari penyelesaian kepada masalah tersebut. Maka kita nak cuba mengumpul semua evidence itu diletakkan di satu tempat secara mayang. Tanpa kertas, mesra pengguna. Semua orang boleh akses kat rumah, kat kedai, di mana-mana sahaja dan bila-bila masa sahaja. Dan sudah pastilah ianya mempunyai banyak kebaikan. Semua ini akan mengurangkan kos, mengurangkan penggunaan kertas, mengurangkan bebanan guru yang sekarang ini semakin penat dengan penyediaan PDPR, menjimatkan masa, memudahkan guru memasukkan evidence dan memudahkan proses pencarian evidence apabila dikehendaki oleh stakeholder. Okey, seterusnya ya. Selain daripada isu tersebut, saya juga melihat ya dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan bersetuju dengan saya dengan tugasan PGB yang sangat mencabar dulu, kini dan selama-lamanya. Sebagai benarnya kata-kata Fulan ya, 1982, pengetua adalah orang yang penting dalam membuat perubahan di sekolah. Pengetua boleh dianggap sebagai goal setter, advocator, initiator, communicator dan macam-macam lagi ya. Dan pengetua adalah role model dalam melaksanakan perubahan di sekolah. Kita juga maklum tentang 10 bidang dalam standard kompetensi kepengetuaan Malaysia. Dengan isu-isu tersebut dan dengan tugasan PGB yang sangat banyak, jadi saya merasakan perlu mencari satu titik penyelesaian bagi memudahkan kerja buat saya khasnya dan semua warga SMK Seri Permaisuri Amnya. Saya tahu PGB KL semuanya hebat dan pastinya mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah di sekolah masing-masing. Apa yang saya kongsikan ini untuk warga sepermai sebagai kumpulan sasaran. Tetapi jika tuan-tuan dan puan-puan merasakan ianya baik, bolehlah ambil, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada yang lebih baik, kongsikanlah dengan saya. Dan sebagaimana telah dimaklumkan, fokus kajian tindakan saya ini adalah cara penyimpanan data secara digital. Jadi daripada isu-isu yang disebutkan tadi, maka terhasillah intervensi. Ketika melaksanakan intervensi ini, saya bukan buat kerja seorang-seorang. Saya pun bukan terlalu mahir dalam bidang ini. Saya gunakan guru-guru saya yang ada kemahiran ICT. Kami berbincang, saya memberikan idea dan mereka menyambut idea tersebut sehingga terlahirlah e-evidence ini.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, slide ini adalah single sign-on laman pengetua. Saya yakin semua PGB mempunyai laman ini. One stop center untuk PGB melihat kerja buat warga sekolah hanya dengan satu jari. Kenapa saya highlightkan slide ini? Kerana di sinilah bermulanya e-evidence yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Ini adalah paparan single sign-on laman pengetua SMK Seri Permaisuri. Dalam laman ini, saya mempunyai 30 butang di bawah kawalan saya. Dan dari sinilah saya memantau semua perkara yang berlaku di SMK Seri Permaisuri. Apa kaitannya dengan e-evidence? Di pihak PGB akan membuka fail SKPMG2 yang terdapat di sini untuk melihat semua evidence yang telah diletakkan oleh pasukan pelaksana standard. Manakala bagi pihak PPS pula menggunakan butang ini iaitu BRM online, paparan induk sekolah di mana semua kerja buat cikgu bermula di sini. Ini adalah paparan induk sekolah di mana di sinilah semua kerja buat guru bermula. Ya, jika kita lihat di sini banyak butang-butang yang boleh digunakan oleh guru dalam menyediakan keperluan perkhidmatan untuk perkhidmatan mereka di sekolah. Seperti takwim, buku pengurusan secara online, pengisian markah murid, laporan guru bertugas, pelaporan PDPR dan lain-lain. Dan yang saya nak highlightkan pada hari ini adalah butang e-evidence SKPMG 2 di sini. Kenapa saya meletakkan butang-butang e-evidence SKPMG 2 ini di BRM online ini? Ini adalah kerana cikgu-cikgu akan membuka laman ini setiap hari bagi menyediakan RPH ataupun rancangan pengajaran harian. Dan sudah pasti cikgu akan terpandang dan ingat bahawa selain menyediakan RPH, cikgu juga perlu menyiapkan evidence-evidence dalam SKPMG 2 di sini. Terdapat 4 butang khas untuk fail SKPMG di sini, iaitu fail standard 1, standard 2, standard 3 dan standard 4. Untuk standard 4 ini hanya guru-guru yang ditugaskan oleh pentadbir sahaja yang boleh membukanya kerana ia melibatkan kerahsiaan di situ. Dan cikgu-cikgu boleh menyediakan fail evidence-evidence ini bila-bila masa sahaja. Jom sama-sama kita meneroka ke alam e-evidence sepermai. Selamat datang ke paparan induk SKPMG 2 SMK Seri Permaisuri. Di dalam paparan induk ini terdapat semua standard SKPMG 2 iaitu dari standard 1 sehingga standard 4. Saya akan tunjukkan beberapa contoh bagaimana cara pengetua melihat evidence-evidence yang telah dimasukkan oleh pasukan pengurus standard iaitu PPS dan juga bagaimana cara PPS memasukkan evidence di dalam tapak-tapak yang telah disediakan. Okey. Nampak di paparan ini standard 1, standard 2, standard 3 dan standard 4. Kita mulakan dengan standard 1. Kita tekan sahaja standard 1. Akan keluar di sini kepimpinan, file evidence dan sudah pastilah akan keluar simulasi standard
yang telah diisi oleh PPS. Okey. Di bawah sekali kita akan nampak ya. Di sini untuk kita melihat pasukan pelaksana standard siapa, standard 1 sampailah seterusnya ya. Dan di bawah sekali adalah pengurusan evidence SKPMG 2. Kita tengok di sini, di dalam standard 1 sebagaimana kita maklum ada 1.1, aspek 1.2 dan aspek 1.3. Bagi aspek 1.1 pula terdapat 7 anak-anak dia daripada aspek 1.11 sehinggalah aspek 1.17. Untuk standard 1.2.1 pula terdapat 2 di situ aspek lain iaitu 1.2.1 dan 1.2.2. Manakala untuk aspek 1.3 PGB sebagai pendorong pula terdapat 3 anak dia ya, iaitu aspek 1.3.1, 1.3.2 dan 1.3.3. Dan bawah sekali ini adalah rujukan ya. Rujukan ini adalah bagaimana kita ingin meletakkan evidence. Sekiranya kita meletak skor 4, maka kesemua yang ada di dalam slot ini mesti dimasukkan evidence. Seperti membuat analisis SWOT, ada analisis SWOT. Menentukan sasaran petunjuk prestasi, ada. Mendokumentasikan hala tuju, ada. Menyebarluaskan hala tuju pun ada. Keempat-empat perkara ni, ini evidence ni ada sekiranya kita meletakkan dalam simulasi tadi skor 4 ya. Macam mana kita nak lihat? Pengetua ingin melihat evidence yang telah diisi oleh PPS. Kita pop up di hujung simulasi standard 1 ini, maka akan keluarlah evidence pelaksanaan. Evidence pelaksanaan ini adalah evidence yang telah diletakkan oleh PPS. Setelah dia letakkan evidence, dia akan rekodkan di sini apakah yang telah dimasukkan di dalam tapak-tapak evidence. Kita nak tengok apa yang betul ke yang dia masukkan ni. Maka kita pergi ke hujung sekali. Ini adalah simpanan fail digital e-evidence standard 1. Kita tekan di sini. Okey, kita akan jumpa ya evidence yang telah dimasukkan. Nampak di sini butang-butang evidence yang ada di dalam standard ini. Dan saya bagi satu contoh lah, 1.1 pengetua sebagai peneraju. Kita buka, tekan evidence untuk 1.1. Ini adalah 1.1 evidence 1.1 sampailah 1.1.7. Kita lihat satu ya, contoh. Pengetua menetapkan hala tuju. Dia akan keluar kat sini. Pembentangan hala tuju TS25. Katakanlah apa-apa sahaja evidence yang kita nak masukkan, kita nak tambah, hanya perlu tekan butang kanan mouse kita ya. Ada upload files ataupun upload folder. Kita tekan saja upload files ataupun upload folder ni, dia akan keluar apa data-data ataupun rekod-rekod yang kita ada di dalam file di dalam komputer. Dia akan keluar macam ni. Kat desktop ke, kita letak dekat dokumen ke, dekat picture ke, kita boleh buka. Tekan aja kat sini. Salah satu ni, kita tekan, dia akan keluar. Dia akan masuk dalam template evidence ini. Okey ya. Senang sahaja kan? Okey, kita pergi contoh seterusnya. Tadi kita pergi lagi ke simpanan evidence ini. Kita tengok lagi. Katakanlah nak tengok lagi 1.2 pula. PGB sebagai pembimbing. Maka kita tekanlah PGB sebagai pembimbing. Ada tak dia orang isi? Tengok. PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturunkuasa secara profesional dan terancang. Kita tekan kat sini. Ada tak isinya? Okey, belum ada.
Kita tengok PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional dan terancang. Tengok kat sini. Ada slide mesyuarat guru di mana di dalamnya ada perkara-perkara bimbingan yang diberi oleh pengetua. Contohnya, pengetua menceritakan mengenai ahli tuju sekolah. Pengetua memberi bimbingan, berkongsi dengan semua guru tentang cabaran abad 21, tentang peranan guru, tentang status guru ikut grade. Okey, itu contoh. Kita pergi pula seterusnya kepada standard 2 ya. Kita tekan saja bawah ni. Bawah ni ada standard 1, standard 2, standard 3. Kalau kita tak nak pergi ke paparan induk, kita tekan je di bawah ini. Contohnya standard 2. Kita tekan standard 2. Okey, dia akan keluar kat sini pengurusan organisasi. Atas ni standard 2, pengurusan organisasi. Dan dia ada dah sini file-file yang telah diisi oleh PPS. Kita nak tengok ada tak file-file tu, kita tekan simpanan file digital, evidence standard 2. Tekan sahaja. Okey, kita kat sini kita nampak ya, 2.1 pengurusan sumber manusia, 2.2 pengurusan aset dan sampailah 2.7. Nak tengok 1 ya, yang sepermai dah isi. 2.1 kita tengok pengurusan sumber manusia. Okey, 2.1.1 sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang. Kita buka. Okey, kita tengok kat sini ada buku pengurusan digital, ada bidang tugas guru, ada panduan guru, ada catat organisasi. Okey. Ini evidence pengurusan sumber manusia diurus dengan terancang. Ada pengurusan kurikulum, pengurusan harian murid, ada pengurusan kurikulum, pengurusan pentadbiran dan lain-lain. Ya. Okey, seterusnya kita nak tengok pembangunan sumber manusia diurus secara terancang. Kat sini ada evidence 2.1.2. Kita tengok ada video LDP, ada slide pembentangan LDP, ada senarai LDP mengikut takwim. Kita buka satu ya. Kita lihat satu contoh di sini, iaitu video rakaman LDP ya. Ini adalah video-video yang diambil sempena LDP yang dijalankan di SMK Seri Permaisuri sebagai salah satu bukti pelaksanaan LDP di sini. Semua itu adalah contoh-contoh evidence dalam standard 2 ya. Kalau kita tengok video-video ini kita boleh buka bila-bila masa sahaja melalui Google Drive ya. Okey. Seterusnya untuk kita melihat contoh evidence di dalam standard 3 pula, kita kembali semula ke paparan induk SKPMG 2. Di sini kita lihat ada standard 3 ya. Sebagaimana kita tahu dalam standard 3 ini ada 3 sektor yang menguruskannya, iaitu sektor kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid. Pada hari ini saya tidak bercadang untuk menunjukkan contoh untuk semua sektor ini, tetapi saya akan ambil satu contoh dalam kurikulum. Kita tekan kurikulum dan kita akan lihat di sini ya, seperti biasa ada standard pengurusan 3.1 dan 3.2. Ini adalah bahagian yang diisi oleh ketua panitia ya, untuk panitia masing-masing. Di bawah ini adalah pengurusan evidence SKPMG 2, di mana dalam kurikulum ini hanya ada 2 sahaja ya, iaitu aspek 3.1.1 ketetapan pelaksanaan kurikulum dan 3.1.2
pengurusan mata pelajaran. Saya akan tunjukkan satu sahaja, iaitu pelaksanaan pengurusan mata pelajaran. Kita tekan pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional. Kita lihat di sini ya, evidence-evidence yang telah diletakkan, iaitu ada di SKP dan RPT, ada minit mesyuarat dan ada takwim panitia. Kita buka takwim panitia ya. Okey, kita tengok dalam ni ada panitia yang telah memasukkan evidence dia, iaitu geografi, reka bentuk, bahasa Inggeris, sains dan sebagainya. Kita tengok satu contoh panitia reka bentuk ya. Ini adalah takwim yang telah dibuat oleh panitia reka bentuk ya. Dia ada di sini, mesyuarat-mesyuarat yang akan diadakan sepanjang tahun 2021. Saya tidak bercadang untuk memanjangkan perkongsian di bahagian ini kerana ada lagi beberapa perkara yang ingin saya kongsikan selepas ini. Sekiranya ada di antara rakan-rakan PGB yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai e-evidence SKPMG2 ini, bolehlah menghubungi kami di SMK Seri Permaisuri. Melihat kepada cabaran, setiap apa yang kita usahakan di dunia ini sudah pasti ada cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi dengan tenang dan sabar. Antara cabaran pelaksanaan e-evidence, pertama adalah kemahiran dan kepakaran guru dalam mengurus data dan maklumat-maklumat yang perlu dimasukkan di dalam tapak yang telah disediakan. Dalam hal ini, kami di Sepermai mengambil masa 3 bulan untuk memberi kemahiran ini kepada guru melalui perkongsian ilmu yang diadakan setiap minggu dalam bicara intelek guru. Untuk cabaran kedua pula adalah kemudahan dan capaian internet. Selalunya keadaan ini berlaku sekiranya cikgu tidak mempunyai data yang cukup dan kemudahan internet di rumah tidak mencukupi untuk penyediaan e-evidence. Dan perkara ini mungkin selamat ya jika mereka berada di sekolah kerana di sekolah mempunyai data yang lebih kuat dan lebih banyak. Seterusnya, cabaran ketiga pula adalah berkaitan dengan kemahiran asas ICT yang perlu ada pada guru-guru yang menguruskan sesuatu unit, panitia, kelab dan sebagainya. Dan cabaran terakhir pula sudah pastilah masa dan komitmen guru-guru yang dipertanggungjawabkan untuk penyediaan fail masing-masing. Impak e-evidence ini kepada warga SMK Seri Permaisuri adalah peningkatan kemahiran dalam bidang teknologi maklumat. Selain daripada peningkatan penguasaan ICT dalam kalangan guru, berlaku juga impak di kalangan semua mereka yang terlibat dengan organisasi sekolah. Impak intervensi kami merangkumi pengurusan sekolah, guru, murid dan pemegang taruh. Di mana jika kita lihat, impak kepada pengurusan sekolah adalah pengurusan sekolah lebih cekap dan sistematik, rekod disimpan secara teratur dan mudah diakses, mengurangkan kos pembelian dakwat, fail, folder, kertas A4 dan sebagainya. Jika kita melihat impak kepada guru pula, kami mendapati hasil daripada e-evidence ini ialah kemahiran guru dalam bidang ICT meningkat. Kita lihat ya, bukti hasil soal selidik kami dengan guru-guru SMK Seri Permaisuri. Peningkatan penguasaan ICT dalam kalangan guru SMK Seri Permaisuri. Kajian melibatkan peralatan, pengetahuan dan kemahiran.
Pada tahun 2019, guru-guru yang memiliki peralatan lengkap adalah seramai 40% berbanding tahun 2020 adalah seramai 90%. Dilihat dari sudut pengetahuan guru pula, pada tahun 2019 berada pada tahap 40% jika dibandingkan dengan tahun 2020 iaitu 80%. Manakala kemahiran guru pula berada pada tahap 60% pada tahun 2019 berbanding 90% pada tahun 2020. Malah pada tahun 2021 juga, saya telah dapatkan soal selidik guru mengenai perkara berkaitan dan hasilnya ialah saya mahir menggunakan ICT melaksanakan tugas sebagai guru adalah 94.12%. Saya tahu tentang SKPMG online adalah 100%. Saya terlibat dengan penyediaan evidence SKPMG2 91.76% dan saya bersetuju pengurusan evidence SKPMG2 telah memudahkan tugas saya adalah 96.7%, manakala saya bersetuju penggunaan e-evidence lebih praktikal berbanding dengan cara konvensional adalah 96.47%. Iaitu yang tidak bersetuju ini mewakili 3 orang guru daripada 93 orang guru. Apabila kemahiran ICT guru telah meningkat, sudah pasti ianya dapat mempercepatkan proses penyediaan e-evidence dan juga kemahiran ini dapat diaplikasikan di dalam PDPC bersama murid. Tambah lagi dalam keadaan sekarang ini, semua PDPC dijalankan secara online dan memerlukan kepakaran ICT. Jika dilihat dari sudut murid pula, kemanjatan murid meningkat melalui urus tadbir sekolah yang cekap. Cikgu dah boleh fokus kepada murid kerana tidak perlu lagi berhempas pulas dengan fail-fail secara konvensional, mudah mencari data-data murid lemah, murid cicir, murid miskin dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah impak kepada pemegang taruh. Adalah penyaluran data berkaitan kepada PPD, JPWKL, KPM, ibu bapa dan juga murid adalah lebih cepat dan tepat kerana semua data sekolah disimpan secara berpusat dan mudah diakses. Dan apa yang saya nampak juga impak ini selari dengan kehendak dan hala tuju TS25 dengan keberhasilan yang sebegini. Sebagai rumusan, bagi saya, apabila guru-guru berpuas hati dengan e-evidence ini dan kemahiran juga telah mereka miliki dengan pelbagai ladap dan PLC, waktu yang sama bahan-bahan kerja buat mereka tersedia ada di dalam komputer, maka saya merasakan ini adalah satu usaha yang patut diteruskan dan dijadikan satu amalan baik di sekolah saya. Dan saya merasakan dan saya akan meneruskan penggunaan e-evidence ini kerana ia sangat memudahkan saya dan guru-guru serta AKP dalam menguruskan fail-fail di sekolah. Kalau boleh, ianya disebarluaskan dan dikongsi bersama sekolah-sekolah lain. Sekiranya ada sekolah yang ingin melaksanakan juga seperti ini, kami sedia berkongsi. Manakala cadangan saya pula ialah bukan setakat e-evidence sahaja, tetapi akan ditambah baik dari semasa ke semasa dengan menambah butang-butang baru di dalam SSO laman pengetua dengan inovasi yang lain pula.
Dengan inovasi-inovasi ini yang akan menyebabkan orang lain suka menjadi pengetua, insya-Allah. Berikut adalah sedikit perkongsian aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh SMK Seri Permaisuri bersama stakeholder dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran ICT warga kami. Saksikan. Sebagai renungan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya kerana mereka hidup bukan di zamanmu. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sekian sahaja daripada saya dan daripada warga SMK Seri Permaisuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.